Saya wakil daripada grup 15 ingin menerangkan serba sedikit tentang bab 10 biologi tingkatan 5 iaitu kelestarian alam sekitar, ledakan pertumbuhan populasi manusia. Terdapat beberapa kesan pertambahan penduduk ke atas ekosistem. Yang pertama ialah kepupusan sumber semula jadi yang tidak boleh diperbarui. Yang kedua, penimbunan sampah sarap, sisa domestik dan sisa toksik. Yang ketiga ialah kesan rumah hijau dan pemanasan global yang disebabkan oleh gas-gas rumah hijau. Yang keempat pula ialah pencemaran alam sekitar akibat pertambahan kenderaan bermotor dan kilang perindustrian. Antara beberapa punca atau faktor-faktor yang menyumbang kepada pertambahan populasi dunia. Yang pertama ialah peningkatan tempoh hayat manusia. Yang kedua ialah taraf kesihatan yang lebih baik. Dan yang ketiga ialah pengurangan dalam bilangan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada kumpulan 15 ingin menerangkan serba sedikit tentang bab 10 kelestarian alam sekitar iaitu eutrofikasi. Sebelum kita mengorak langkah dengan lebih jauh, marilah bersama-sama kita mengenali apakah itu eutrofikasi. Eutrofikasi terjadi apabila sumber air menjadi kaya dengan nutrien yang membolehkan sumber air tersebut menyokong pertambahan populasi alga. Penggunaan baja yang berlebihan, terutamanya baja nitrat dan fosfat, dari ladang pertanian dialirkan oleh air hujan ke dalam sungai atau tasik boleh menyebabkan eutrofikasi. Seterusnya kita akan membincangkan bagaimana berlakunya eutrofikasi. Eutrofikasi bermula daripada nutrien berlebihan dari baja mengalir ke dalam kolam. Kandungan nitrat dan fosfat dalam kolam meningkatkan dan menyebabkan pertumbuhan alga yang pesat. Pertumbuhan alga yang pesat ini telah membentuk satu lapisan alga yang telah menutupi permukaan kolam. Kejadian ini sekaligus menghalang cahaya matahari daripada menembusi ke dalam kolam. Perkara ini menyebabkan tumbuhan akuatik di dasar kolam tidak boleh berfotosintesis dan akan mati. Kematian alga dan organisma akuatik menggalakkan pertumbuhan bakteria aerob. Bakteria ini menggunakan oksigen untuk penguraian. Oleh yang demikian, hal ini mengurangkan kepekatan oksigen dalam air dan menyebabkan peningkatan dalam keperluan oksigen biokimia atau BOD. Apakah itu BOD ataupun keperluan oksigen biokimia? BOD ditaktifkan sebagai tahap pencemaran sesuatu sampel air dapat ditentukan dengan mengukur nilai keperluan oksigen biokimianya. Keperluan oksigen biokimia atau BOD ialah jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria untuk menguraikan bahan organik dalam air. Unit ukuran bagi BOD ialah miligram per liter, iaitu kuantiti oksigen yang digunakan untuk pengoksidaan biokimia bahan organik dalam 1 liter air. Nilai BOD yang rendah menandakan kandungan oksigen terlarut di dalam air adalah tinggi. Maka kualiti air adalah baik dan tidak tercemar. Sebaliknya pula, nilai BOD air yang tinggi menandakan kandungan oksigen terlarut di dalam air adalah rendah. Hal ini disebabkan terdapat banyak bahan organik seperti alga mati dalam air tersebut. Seterusnya, meningkatkan kehadiran bakteria pengurai untuk menguraikan bahan-bahan organik tersebut. Oksigen terlarut dalam air berkurang dan air dikatakan tercemar. Kehadiran oksigen di dalam sampel air boleh diuji dengan menggunakan larutan metilena biru. Jika warna metilena biru terluntur dengan cepat, ini menunjukkan kandungan oksigen di dalam sampel air tersebut adalah sangat sedikit atau air mempunyai nilai BOD yang tinggi. Jika pelunturan warna metilena biru adalah lambat, ini bermaksud sampel air mempunyai kandungan oksigen yang tinggi atau nilai BOD yang rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami daripada kumpulan 15 ingin menerangkan biologi bab 10 kelestarian alam sekitar iaitu pencemaran. Sebelum kita mengorak langkah dengan lebih jauh, marilah kita mengenali apakah itu pencemaran. Pencemaran adalah perubahan ciri fizikal, kimia atau biologi persekitaran semula jadi yang tidak dikehendaki disebabkan oleh aktiviti manusia. Pencemaran menyebabkan kualiti alam sekitar merosot. Terdapat beberapa jenis pencemaran, antaranya pencemaran udara, pencemaran terma dan pencemaran bunyi. Pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan penyumbang utama kepada kesan rumah hijau dan fenomena pemanasan global yang mengakibatkan berlakunya perubahan iklim lampau dan bencana alam yang mengancam bumi kita. Pencemaran udara disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil seperti petroleum, diesel dan arang batu oleh kilang perindustrian dan kenderaan bermotor serta pembakaran hutan secara besar-besaran. Sebagai contoh, asap dari kenderaan menghasilkan debu dan jelaga. Pembakaran api fosil menghasilkan karbon dioksida dan sulfur dioksida. Pembakaran hutan atau sampah membebaskan debu dan jelaga. Bagaimanakah proses berlakunya hujan asid? Asap yang mengandungi nitrogen dioksida, nitrogen monoksida dan sulfur dioksida yang dilepaskan daripada kilang akan dibebaskan ke atmosfera. Penyejatan air dari proses transpirasi membentuk awan dan bercampur dengan asap mengandungi sulfur dioksida dan nitrogen oksida, sekaligus membentuk hujan asid. Terdapat beberapa contoh kesan berlakunya hujan asid. Yang pertama ialah air sungai atau tasik menjadi berasid dan banyak haiwan dan tumbuhan akuatik akan mati. Yang kedua, tanah menjadi berasid dan tidak sesuai untuk tanaman. Dan yang ketiga ialah hakisan logam seterusnya mempercepatkan pengaratan logam. Seterusnya kita akan lihat apakah itu pencemaran terma. Pencemaran terma ialah perubahan atau peningkatan suhu persekitaran disebabkan pembebasan haba yang berlebihan ke alam sekitar. Pencemaran terma berlaku disebabkan oleh peningkatan kawasan perindustrian dan juga kewujudan bangunan bercermin. Kawasan perindustrian seringkali membebaskan air panas yang telah digunakan ke dalam sungai. Keadaan ini mengakibatkan suhu air sungai meningkat. Suhu sungai yang tinggi tidak sesuai sebagai habitat hidupan akuatik kerana kandungan oksigen terlarut berkurangan. Kewujudan bangunan bercermin menjadi faktor pencemaran terma disebabkan oleh apabila cermin digunakan sebagai dinding bangunan, ini meningkatkan lagi suhu kawasan sekitar kerana cermin yang berfungsi sebagai dinding tersebut akan menyerap haba dan memantulkannya ke atmosfera, lalu memanaskan suhu sekitar. Setelah itu kita akan membincangkan apakah itu pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi berlaku apabila persekitaran yang bising mengganggu keselesaan, ketenteraman dan menjejaskan kesihatan manusia serta hidupan lain. Kenyaringan bunyi diukur dalam unit desibel atau dB. Pendedahan yang terlalu lama kepada kenyaringan bunyi melebihi 80 desibel boleh menyebabkan masalah pendengaran. Kesan-kesan lain pencemaran bunyi termasuklah sakit kepala, gangguan emosi, gangguan mental, tekanan darah tinggi dan kemurungan.